Terbang di awan burung jentayu. Kerana penat, gugur ke bumi. Tampillah Tuan, kami merayu. Bersama amanat pidato kami. Peristiwa 13 Mei 1969, episod duga untuk semua. Saat Malaysia masih muda mentah, seusia bayi kecil itu baru mengenal dunia. Tiada siapa dapat menyangka babak gelap, ngeri dalam sejarah apabila kita diuji dengan pertelingkahan antara kaum. Munajat antara bangsa yang telah meragut lebih 670 nyawa terbujur. Kaki tidak bermaya, namun hilang gelap terbelah terang. Fajar 31 Ogos 1970, kita bangkit semula atas dasar 5 prinsip rukun negara. Sekalung apresiasi buat nakhoda penganjur majlis, kombinasi intelektual kehakiman penuh integriti. Seterusnya, barisan pendengar penuh berkhidmat, tonggak negara. Salam keluarga Malaysia, ikhlas dari kami. Sebelum kata panjang berjela, izinkan kami mentakrifkan rukun negara dari segi bahasa secara konseptualnya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rukun didefinisikan sebagai tiang, dasar dan juga sendi. Manakala negara pula merujuk kepada masyarakat daripada kawasan tertentu di bawah naungan kerajaan tertentu. Komprehensifnya di sini, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang dirangka oleh Majlis Gerakan Negara, berpaksikan pada perpaduan, pertunjangkan pada kesepakatan. Seperti kata, bagai air dengan tebing, isi dengan kuku, dakwat dengan kertas. Kita semua berpisah tiada. Rukun negara sebagai pencetus perpaduan. Perkara 153 memerihalkan toleransi antara kaum, bangsa dan juga agama. Menurut kitab sejarah, pada saat 13 Mei 1969 mencengkam dan membunuh umat yang mendiami bumi Malaysia, 10,000 golongan minoriti seakan dihanyut taufan kekerasan. Bagaikan pahlawan yang pantang didatangi musuh, orang Melayu terus membuka pencak silat. Akibatnya, 1,500 nyawa tergadai pada tangan si kutil yang menjadi gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Kesetiaan kepada raja dan negara. Itulah dia prinsip kedua rukun negara yang digambarkan seperti peristiwa persetiaan Demang Lebar Daun dan Sangsa Purba dalam sejarah Melayu Melaka. Atas nilai kesedaran pemimpin baharu mengganti tampuk pemerintahan, perpaduan harus direncana. Kemerdekaan azimat turut dibela mengikut kepada tonggak roh dan semangat. Saudara, umpama menghela tali jala, rasa tegang dikendurkan, rasa kendur ditegangkan. Nah, apabila kita bangkit bekerja sama, makanya segala ancaman cakra buana dapat kita hadapi bersama. Demikianlah renungkan betapa rukun negara sememangnya pencetus perpaduan. Kedua, keluhuran perlembagaan kuasa mutlak tertinggi negara. Saudara, cuba sejenak kita fikir, kita hayati sejarah Islam. Bagaimana konsep ummah itu telah diterapkan dalam Piagam Madinah. Tertarik saya pada satu intipati piagam tersebut yang menyatakan hak dan tanggungjawab kaum bukan Islam adalah sama dengan kaum Muslim. Menerusi darsa warsa sehingga akhir tahun ini berpandukan pada satu perlembagaan yang utuh, kita hari ini masih tenang duduk semeja, bergelak tawa bergurau senda, umpama satu keluarga aman bahagia. Namun tuan-tuan, apakah negara-negara lain di luar sana sama bertuah seperti negara kita? Mahukah kita menjadi seperti Turki Utsmania yang rupanya dimamah tangan sendiri dek kerana lina dibuai mimpi? Kesetiaan kepada raja pula dikhianati dek kerana parlimen menjadi tampuk pimpinan yang tidak diiktiraf sebagai kerajaan yang memerintah. Daulat Sultan ditindas, ketinggian darjat pemimpin dihempas, konsep dirgahayu tuanku semakin lemas. Adakah segala kemewahan, segala kesenangan yang disajikan membutakan mata kita untuk melihat dengan fikiran bahawa sesungguhnya
Setiap detik indah kini dicapai daripada kehancuran semata-mata. Pada saat ini, saya bersyukur merdeka masih ada walau pada nama rukun negara harus terus terpahat di dada. Cuba kita bayangkan, sekiranya 5 prinsip rukun negara tidak wujud. Kami yakin perpaduan di negara Malaysia pasti rusuh, bercampang-camping. Ada tetasan yang terkoyak di sana sini. Imam Ibn Khatir berujar bahawa ayat 59 surah An-Nisa bukan sekadar menjelaskan kewajipan seorang Muslim kepada Allah dan Rasul, namun juga kepatuhan kepada seorang pemimpin selagi perintahnya tidak membawa mafsadah. Pesan Datuk Pahaman, walau apa sekalipun, pintu istana jangan dipecah, baju raja jangan dicari. Malah saudara-saudari hadirin sekalian, konflik berdarah yang berlaku antara suku kaum Hutu dan Tutsi di Rwanda tidak mustahil sama sekali berlaku antara kita, kaum Melayu dan India, kaum Melayu dan Cina. Sekiranya kecelaruan nilai moral menyapa mengakibatkan hilang lesap rukun negara. Keselesaan ini tidak berpanjangan. Keselesaan ini memerlukan kesedaran sejarah agar senario ketenteraman Malaysia kian terpinggir di bumi sendiri tidak terpentas. Maka benarlah pesan Bapa Kemerdekaan, jika kita benar-benar ingin hidup berkeluarga dalam satu rumah bernama Malaysia, 5 prinsip rukun negara menjadi pegangan. Kitalah pewaris perjuangan, kitalah pewaris yang mengekalkan tradisi. Marilah, ayuhlah, nyalakan semangat patriotik selaras dengan inspirasi sebaris dengan rukun negara. Sorotan kali ini Kami tamatkan dengan kiriman salam penuh kasih, rukun negara keunggulan Malaysia.